Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya kasih Tuan Imam dan semua pegawai-pegawai masjid, pengurusi serta semua ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala sayang. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ni kerana dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama duduk dalam masjid, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah Ta'ala janjikan dengan lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan diberi dengan perlindungan aras di hari akhirat. Di antaranya ialah rajulun nasya'a fi ibadatillah, dan juga rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Jadi sebelum saya meneruskan ni, suara ni jelas jelas ke tak? Boleh dengar dengan baik ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang akan dapat perlindungan aras ni dia ada 7 golongan. Mudah-mudahan daripada 7 golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita termasuk dalam satu golongan itu. Apa kelebihannya? Kelebihannya ialah yaumala bisab'atin yudhilluhumullah yaumala dhilla illa dhilluh. Pada hari itu yang tidak ada payungan, orang duduk tengah padang mahsyar, panas terik. Panah di padang mahsyar ni tak sama dengan panah atas muka bumi ni. Kita pergi Mekah, panah 48-40 darjah Celsius, nak pijak seming tu dah menetuk kaki. Pijak tanah, pijak jalan di Mekah boleh melecur kaki. Pasal panah baru 47-48 darjah Celsius. Pada mahsyar ni terlalu panas sehingga manusia berpeluh. Dalam hadis Nabi kata peluhnya sehingga diserap oleh 7 hasta ke dalam bumi ni. Terlalu panas. Maka ketika itu tidak ada perlindungan melainkan hanya perlindungan daripada Allah. Orang lain tak boleh tolong. Atas dunia ni panas, buka aircon sebagainya, kipas. Itu pun kadang-kadang tak tahan juga. Cuma orang yang akan diberi perlindungan aras, ini orang yang duduk di masjid, orang yang duduk di surau, orang yang Allah Ta'ala tambak hatinya dengan masjid, surau, dengan ibadat kepada Allah Ta'ala ni. Pasal tu tak ramai orang yang Allah Ta'ala tambak, yang saya sebut di banyak tempat. Pasal barang ni barang mahal ni bukan semua dapat. Jadi orang yang dapat beli barang mahal ni orang yang beruntung. Di antara barang mahal ini yang kita duduk i'tikaf, istiqamah di rumah Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan
kita termasuk di kalangan 7 golongan yang akan Allah Ta'ala beri dengan perlindungan aras. Amin ya Rabb. Jadi kita lihat sambungan apa yang telah kita baca pada bulan yang sudah berkenaan dengan seorang yang berjihad, yang berperang, tapi Allah Ta'ala tak masukkan di dalam syurga. Walau dia syahid, tapi tak masuk syurga. Ini An Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslim bi yaminih faqad awjaballahu lahu nar wa harrama alaihi al-jannah faqala rajulun in kana syai'an yasira ya Rasulullah faqala wa in qadiba min araq. Ini Nabi sebut, Rasul kata barang siapa yang mengambil hak seorang Islam dengan sumpahnya, yakni mengambil secara paksa ataupun merampok, bukan hak dia, tapi dia duk mengaku hak dia ni, kadang-kala sanggup bersumpah hak saya ni wallahi walillahi watallahi, walah bukan hak dia. Nabi kata tak, dia bersumpah semata-mata untuk mengambil hak orang ni, Nabi kata, ataupun dia ambil cara paksa, cara merampok, merapah dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala mengharamkan syurga daripada dimasukinya. Orang yang seumpama ini diharamkan syurga baginya. Kemudian ada seorang lelaki bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit macam mana ya Rasulullah? Dia dah ambil banyak, dia ambil sikit je. Nabi kata walaupun hanya sebilah kayu arak, iaitu kayu sugi pun haram baginya masuk syurga. Ya Allah, kayu sugi tuan-tuan, kayu sugi hak betulnya RM10 sebatang, RM10, RM12 ataupun RM10, RM12 sebatang. Yang kita beli kadang-kadang RM10 secekok itu, tu tak sugi betul tu. Tu sugi betul ni dia lembut, wangi, RM15, RM12 sebatang. Tapi nak bayangkan kalau kayu sugi, sekadar kayu sugi itu saja yang bukan hakmu mengambil, Nabi kata walaupun sekadar harga dia RM10, RM15, haram bagi kamu masuk syurga ni. Ini tuan-tuan, pasal tu dalam masalah harta orang ni kita kena jaga betul-betul. Harta masjid, harta negeri, harta negara, kena jaga benda ni. Jangan kita ni boros ataupun menyalahgunakan harta awam. Harta masjid tak boleh ambil senang-senang. Orang kata tak apa, curi duit sejik, bukan duit tu imam pun, dia kata duit orang ramai, dia kata dah duit orang ramai termasuklah duit saya. Dia kata lagu tu. Maka orang yang curi duit masjid haram baginya masuk syurga. Ini kena ingat, walaupun dia ambil sekadar RM5 je. Nampak macam dah apa, duit orang ramai. Jangan. Kalau bukan hak kita, haram. Sama ada biyaminih, Nabi kata dia bersumpah, walau bukan hak dia. Pasal tu orang yang jahat akan timbul di akhir zaman ni, orang yang main-main dengan sumpah. Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada di kalangan manusia yang kamu dengar ucapan dia cukup mentakjubkan. Mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah walaupun benda bohong. Pasal bagi mereka ni sumpah tak ada apa-apa.
Sumpah ni tak ada apa. Tuhan kata. Walaupun dalam perkara bohong, Tuhan kata, dia sanggup bersumpah. Wa huwa alladul khisam, sedangkan apa yang duduk dalam hati perut dia permusuhan dengan Allah Ta'ala yang terlalu jahat. Hanya itu je. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan ni. Jangan main dengan sumpah. Jangan main dengan sumpah. Jangan main dengan mubahalah. Ni kadang-kadang sumpah lanak, sumpah apa, jangan. Tak payah sumpah. Serahkan urusan tu kepada Allah Ta'ala. Serah urusan kepada Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan. Jadi kalau dia ambil akta orang biyaminih dalam keadaan dia bersumpah, nak suruh orang percaya, faqad aujaballahu lahuna, wajib Nabi kata kepada orang ni neraka. Wajib. Aujabah ni wajib, bukan sunat, bukan makruh, bukan haram, wajib. Wa harrama alaihil jannah, haram sama sekali dia masuk syurga. Bila Nabi sebut begitu, sahabat tanya, kalau dia ambil tu syai'an yasira, sikit sangat, macam mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, wa in qadiba min arak, walaupun dia ambil sebatang kayu sugi pun bukan hak dia, haram baginya syurga, wajib kepadanya neraka. Wa'iyazbillah. Ini kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan, kita mari makan lipa buruk, tengok ada lipa orang comel, saruk selalu. Ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Kita mari pakai lipa Jepun, buat balik selipar kulit. Suka sangat boleh ambil selipar masjid ni. Kawang ni belebeh hanya ni mana selipar dia, celaka natang, segala-galanya sumpah kita. Maka selama itulah Allah Ta'ala mengharamkan kita daripada masuk syurga, wajib kepada kita masuk neraka. Wa'iyazbillah. Nampak benda yang rekah je. Ke guna haji? Selipar je. Berapa sen sangat selipar? Atas selipar Jepun sekalipun. Dia ni nak cari selipar Jepun susah. Semua selipar Melayu belaka. Dia kenang ke selipar Jepun ni? Curi juga. Ataupun teropah kayu. Dia ni nak cari teropah kayu pun susah. Sampai kadang-kadang orang buat pertandingan teropah kayu. Tengok saya Melaka, dia buat pesta teropah kayu. Nak hidup semula budaya pakai teropah ni. Maka curi teropah kayu orang. Berapa persen sangat? RM18, 20 sepasang. Tapi tak padang dengan, tak layak masuk syurga kerana sebab teropah kayu. Ini jangan. Dan telah saya sebut sebelum daripada ini, dalam masalah tanah misalnya, dalam masalah tanah, ukur baik-baik tanah kita ni. Pasal kadang-kadang jenis orang Melayu kita ni buat lagi batu nanda ni, alih batu nanda, buat lagi batu nanda, nak peluah tanah dia, haram. Walaupun sekadar sejekar, Nabi kata tak boleh. Kerana nak besar rumah kita, nak besar kawasan kita, jangan, haram. Pasal tu nak buat rumah, biar rumah yang berkah. Nak buat kebun, biar kebun yang berkah. Ini sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut nikah, Nabi sayang kita. Kalau Nabi tak sayang kita, lah kemulah. Lah kamu nak jadi apa? Jadi kerana itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan ambil harta yang bukan hak itu, sama ada hak masjid, hak surau, hak orang kampung, hak negara, hak negeri, jangan ambil. Dan jangan mudah untuk menggunakan dengan sewenang-wenang. Tak sesat tugas kita di padang mahsyar. Dan saya banyak kali sebut,
dia masuk dalam harta zakat. Kalau kita bukan ahlinya, jangan ambil. Nabi kata la yamja' illa jamrah. Orang yang ambil zakat sedangkan dia bukan ahli, dia tak layak, dia ni belakang saja. Orang lain dapat zakat, dia nak zakat. Orang lain ada nama, dia nak masuk nama dia. Wal hadiah ni bukan ahlinya. Maka Nabi kata taklah yang dia ambil itu melainkan batu-batu neraka. Dulu Haji Mak sekali dengan saya, banyak orang gitu ke Guan Haji, orang yang tak layak, suruh masuk nama, suruh masuk nama. Nama saya kan ada sokmo. Dia ingat zakat ini selagi dia hidup layak dia dapat. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau dia boleh dah hidup dengan satu hari satu malam dengan harta yang dia ada hari ini, satu hari satu malam, haram pada hari itu dia minta sedekah. Esok suruh kira hari itu ni, kalau dia hari cari juga. Nabi kata dia tak kumpul untuk dimasukkan dalam perutnya melainkan batu neraka. Pasal tu beri zakat ni, orang suka belaka, orang puji belaka. Ke mana je? Bagus je PKK. Tapi potong nama, buang nama memang terbakar. Pasal tu dalam menunaikan amanah ni bukan beri saja. Kalau orang ni tak layak, kita tak beri, ini amanah. Jangan beri. Kalau kita beri bermakna kita nak humbang dia dalam neraka. Kasih sayang seorang Islam bukan bermakna kita humbang dia dalam neraka, selamat dia dalam neraka. Ini kena ingat. Pasal kadang-kadang kita ni banyak sentimeter. Kita ingat baik itu mesti beri. Ada benda baik tak boleh beri. Dah pasal apa? Pasal saya orang baik, saya tak boleh beri dia. Kalau saya beri dia, masuk neraka dia. Ini kena faham. Kita duduk dalam masyarakat, mak ayah kita, kalau dia sayang kita, kita main pisah. Main pisah. Dia kata dah mak sayang saya, buat marilah pisah, saya nak kerak tangan. Mak kata Allah, mak sayang. Itu bukan sayang, memudarat. Jadi ini tuan-tuan, ada benda sayangnya kita beri, ada benda tanda sayang dia ialah kita tak beri. Pasal apa? Pasal kita nak selamatkan dia daripada neraka walaupun pahit. Pasal itulah Nabi kata nak tegakkan keadilan di akhir zaman ini ibarat memegang bara api yang api yang panas, sakit. Kerana manusia ketika hidup dengan nafsu, manusia tidak hidup dengan iman, dengan takwa, dengan Quran, segala-gala hidup dengan nafsu. Tak kena dengan nafsu dia, tak betul. Bukan tak kena dengan Quran, bukan tak kena dengan hadis, tak kena dengan nafsu dia, maka tak betul sekali. Inilah yang akan berlaku di akhir zaman. Maka tak kala berlaku peristiwa yang seumpama ini, Nabi kata addu alaiha bin nawajih. Kamu kena pegang Islam tadi, gonggong Islam, gigi Islam dengan gigi geraham kamu. Memang sakit. Nak buat benda baik ni bukan benda mudah, bukan semua berakhir. Orang Nabi SAW ni orang tahu dia baik, orang tahu dia juru, orang tahu dia amanah. Tapi bila Nabi royak benda tak kena dengan nafsu manusia, maka Nabi ni lah hak dia pekong dengan batu, Nabi ni hak dia pekong dengan kayu, Nabi ni lah yang diikat dengan tali. Walha, dia kata tak ada orang paling baik di kalangan kami di Mekah, Muhammad. Tapi oleh kerana Muhammad ni bawa benda hak tak kena dengan hak nenek moyang kami ajar, maka akhirnya mereka bukan mencaci memaki, ada setengahnya ludah Nabi tiap-tiap hari ludah ke Nabi. Kita jadi ustaz ni dah kena ludah lagi ke tuan ustaz? Nabi diludah tiap-tiap hari tuan-tuan. Ada seorang perempuan dia ludah Nabi tiap-tiap hari, pagi ludah, petang ludah. Bila Nabi nak pergi
ke Masjidil Haram, duk ludah Nabi. Nabi lalu ke tepi rumah, dia ludah. Sampai masa Nabi lalu tak ludah, Nabi balik pun tak ludah. Jadi pelik pula, hak biasa kena ludah, tiba-tiba tak kena ludah. 3 hari Nabi lalu tak kena ludah. Nabi tanya jirang dia, mana pergi makcik rumah ni? Maka jirang kata, makcik ni demang. Tuan-tuan, bila Nabi tahu demang, Nabi buat sup sayur pergi atas ke dia. Kalau kita ludah ke dia tiap-tiap hari, tahu sakit, ini kafarah, ya ke tak tu? Ini kafarah jahat berdoa lalu ni, padang muka, ada ubi ada batang, kena lah tu. Ya ke tak je? Nabi pergi buat sup, hantar ke rumah dia, bahkan Nabi sendiri yang suap ke mulutnya. Masya Allah, ma'abarra nabiyana. Lalu saya tak sanggup buat sup tu, boleh makan sendiri ya. Jatuh sup tu boleh, nak tolong suap tak kita ni. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang tua ni menangis, orang tua menangis. Dia kata, Muhammad, aku cela kamu, aku ludah kamu. Selama aku sakit, tak ada seorang pun mari jumpa aku, melainkan mung seorang mari ziarah aku, Muhammad. Fasyhada. Ini tuan-tuan, indahnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu orang buat jahat kepada kita, jangan kita ada sifat dendam. Ada ubi ada batah, dia ajar, jangan ada. Orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan. Ni orang Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang buat jahat, jangan kamu buat jahat. Dulu dia pernah buat nyanyi pada kita, ni giliran kita pula, yaumul laka wa yaumul alaika. Dah Islam tak ajar lagu tu. Orang buat jahat lagu mana pada kita, jangan kita jadi jahat supaya dengan dia. Ke mana je? Je? Dia buat jahat pada kita, jangan kita jadi jahat supaya dengan dia. Pasal kita tahu jahat tepat dalam neraka, takkan kita nak masuk dalam neraka juga. Maka Islam ajar kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini Islam, indahnya Islam. Orang yang duduk hina Nabi, duduk hentang Nabi, nak bunuh Nabi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menguasai kota Mekah, akhirnya Rasul tahrirhum, Rasul beri kebebasan mereka, walaupun mereka ketika takut, dengan anggapan bahawa Nabi akan balas dendam di atas kejahatan yang telah dibuat pada Nabi dan juga pada sahabat sebelum daripada berlakunya hijrah. Tiba-tiba Nabi kata, kamu bebas, kamu bebas, ke manamu nak buat apa? Terkejut mereka. Mereka bunuh sahabat, mereka seksa sahabat, mereka rampas harta sahabat. Tiba-tiba bila Islam dapat menguasai kota Mekah, Nabi memaafkan mereka, akhirnya semua masuk Islam. Termasuk Abu Sufyan pun masuk Islam juga. Ini Allah Ta'ala sebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Kadang-kadang kita tak tahu hikmah di sebalik kita buat baik. Memang nafsu kata, kalau dok balas dendam nampak komang ya tak tu, komang tunjuk power, tu nafsu ajar kita sebab dosa. Tunjuk power, jangan. Ini Islam ajar. Jadi jangan ambil harta orang, harta masjid,
sama ada harta masjid, harta negara. Jangan. Satu orang gambar, jangan ambil. Kalau dia bukan milik kita, jangan ambil. Ataupun barang-barang tu tashwish ataupun syubhat. Kita pun beli lipai tang Adidas, tiba-tiba lepas daripada isyak, tepi lipas kita pun lipas sama. Hak mana hak kita ni? Adidas belaka ni, tapi tak tahu hak mana original, hak mana hak golok. Sahih pun sama. Dia dah ada syubhat. Nak ambil hak mana? Nak ambil hak mana? Kalau ikut kita boleh ambil ni lah, pasal apa? Sama je. Tapi Nabi kata gitu. Fa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Utruk. 3. Jangan ambil lagi. Tinggal, balik jalan kaki. Baliklah jalan kaki dulu. Pasal dia dah jadi barang syubhat. Ini dipanggil waraq. Nak jaga diri kita ni daripada benda yang syubhat. Takut salah ambil hak orang tadi. Bila pakai barang yang bukan milik kita, malaikat laknat kita. Jaga ni tuan-tuan. Kita jaga. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaumul Khaybar, aqbala nafaru min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun fulanun syahidun hatta maru ala rajulin faqalu fulanun syahidun faqala sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aitu fil jannah fi burdati ghallaha aw aba'ah. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar kata, masa berlaku perang Khaybar, Nabi kata, maka kami telah menyambut sekumpulan di kalangan para sahabat. Lalu mereka mengatakan orang ni telah syahid, disebut hak mati syahid dalam peperangan Khaybar. Dia cerita Arung syahid, lagi siapa lagi? Mamak syahid, lagi Rosli syahid. Ni orang balik perang cerita ni, contoh lah. Dia cerita seorang-seorang fulanun syahidun, cerita orang yang syahid dalam perang Badar, dalam perang Khaybar. Dia cerita ni syahid kan? Rosli syahid, Sami'un syahid, lagi siapa tadi? Mamak syahid, lagi Arung syahid. Duk cerita ni seorang syahid. Bila siapa dekat Nabi, Nabi kata kala, tidak. Nabi kata orang tu tak syahid, bahkan aku melihatnya dalam neraka. Kerana apa tuan-tuan? Walha, dia ni mati dalam peperangan Khaybar ni, dalam perang mati ni, tapi Nabi kata dia tak syahid. Dia tak syahid sebab dia harta rampasan perang telah diambil sebelum daripada dibuat pembahagian. Dia ambil dulu, dia tengok ada ni burdah, dia tak nampak comel dia susuk dulu. Dalam peperangan tadi dia ambil dulu satu ni hak molek, susuk dulu, tiba-tiba dia dibunuh. Walaupun dia berperang, mati dalam peperangan, tapi dia telah mengambil hak, bukan hak dia. Nabi kata tak syahid, pasal dia telah mencuri burdah ketika mana berlaku peperangan. Dalam kaedah Islam, nak bagi ghanimah lepas menang. Ni tengah-tengah perang, kebah dulu, takut ambil dia orang lain, haram. Tiba-tiba orang ni mati, Nabi kata tak syahid. Nabi, aku lihat dia finnar, inni ra'aitu finnar, aku tengok dia dalam neraka. Nabi kata, ini tuan-tuan, ini orang hak perang zaman Nabi. Perang pula bukan perang dengan sama sendiri, duk perang dengan Yahudi. Khaybar ni perang dengan Yahudi. Dan perang Khaybar ini, orang Yahudi ni adalah orang kaya, banyak harta-harta yang mewah, emas, perak, barang-barang mahal belaka. Tiba-tiba bila dia nampak ada burdah
Ada kata bodah, ada kata aba'ah. Aba'ah ni baju dalang. Macam kita ni baju singlet. Baju dalang ni. Hak mahal. Dia curi dulu, ambil dulu sipang. Sedangkan ketika itu Islam belum menang. Tiba-tiba dia dibunuh. Orang kata dia syahid, ni syahid. Orang ni syahid, ni syahid. Rosli syahid. Rasul kata, tak, Rosli ni tak syahid. Aku tengok dia neraka pasal dia buat lari dulu ni. Selendang mahal susuk dulu. Masya Allah. Kita gitu juga tuan-tuan. Kadang-kadang meleh lembu. Meleh lembu apa? No, lembu korban tu. Lembu korban. Lembu korban ni, korban lembu apa bahagian? Berapa bahagian? 7 ke 8? 7 betul lah. Kalau buat 8 haram. Tiba-tiba dia cuk dulu ekor untuk dia seorang. Boleh ke tak? Tak boleh. Kadang-kadang ada masyarakat kita buat lari ekor ni. Kadang tukang sembelih buat lari ekor. Kadang-kadang tukang cara buat lari ekor. Tak boleh. Mesti dapat keizinan daripada 7 orang yang masuk ni. Ini hak dia. Kita ambil dulu bahagian ni. Tiba-tiba dalam 7 ni kita salah seorang. Kita cuk dulu bahagian. Tuan-tuan, orang pergi daging Mesir ke daging apa ni? Mahal ni. Daging benda? Riman nangis. Kita kebah dulu riman nangis. Riman nangis dalam dengan riman nangis dua. Riman nangis inilah ramai orang nangis dalam neraka ni. Atas dunia riman nangis. Bah mati dia ni menangis ni. Tak boleh. Buat lari dulu. Tak boleh. Pasal apa? Pasal barang tak banyak. Kita ambil dulu bahagian ni buat lari. Tak boleh. Berlaku tak dalam masyarakat? Berlaku. Tak boleh. Kerana sebab itulah dimasukkan ke dalam neraka. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak cerita kepada kita, walaupun barang tu sedikit, kalau bukan hak kita secara mutlak, maka jangan pandai-pandai kita ambil. Kerana apa? Kerana kesudahannya tak padang disumbat dalam neraka. Buat kerja molek dah, tapi ambil barang bukan barang kita, maka kesudahan dalam neraka. Wa'iyazbillah. Gitu juga kalau kita pergi jamuan, kita nak ambil, nak buat balik gula anak bini kita, minta izin daripada tuan rumah. Mana tu? Minta izin daripada tuan rumah. Jom, boleh tak kita nak ambil gula nak buat balik ni? Jangan orang dapur tu buku. Orang dapur ni ia buku siap-siap dah. Kita tanya dulu tuan rumah ni. Kita tanya tuan rumah dulu. Tuan rumah redha alam yabla. Dia kat kapung, sama-sama kapung pun kira. Ya tak tu? Sama-sama kapung pun kira. Bukan masalah kira, mungkin jadi dia tak senang. Pasal tu dalam pemberian syarat dia mesti berlaku redha. Baru dapat pahala. Mulut kita ambil lah, dalam hati datang begini mari. Nampak? Redha tak? Tak redha? Jangan. Jadi biar tuang dia. Kalau nak, minta izin dengan tuang dia. Ya, jangan kita pergi ke dapur buku ke kita nak balik sikit ya. Dia kata mungkin dia tanya lijah dulu, tuang dia lijah ni, tanya benda lijah demu hok jaga dapur kan? Tak boleh. Hok jaga dapur tu bukan tuang dia. Minta izin daripada tuang dia, bukan daripada hok jaga dapur ni. Jangan. Tapi orang kita ra'i tak? Tak ra'i benda gini. Sedangkan dengan benda yang sedikit syai'an yasira inilah haramallahu laul jannah aujaba alaihi nar. Ini kena jaga tuan-tuan, bergaluh dalam masalah ni.
Sehinggalah dalam bab ini didatangkan oleh pengarang kita ni dua contoh. Orang buat bab baik pun masuk neraka kerana sebab budah. Kerana sebab budah, tak syahid, masuk neraka juga. Kan? Yang kedua, kerana sebab curi. Kerana sebab curi barang orang, walaupun semurah, murah je siwak. Kan? Kalau orang Arab, tuan-tuan, ini perangai orang Arab. Orang Arab ni, masa saya belajar dulu kok, wah sangat curi peng, tapi dia cerdik curi peng. Curi peng nak pinjam aja. Ya. Dia nak pinjam. Kalau kita beri pen dengan tudung, hilang lah. Jadi muamalah dengan orang Arab, dia nak pinjam pen, beri pen saja, tudung biar kita pegang. Ambil pen, tudung je kita, baru dia serah balik pen. Kalau beri dengan tudung-tudung, habis pen tu, maka tak ada lah. Ini dengan orang Arab. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang dia belajar, dah tua dosa, ada peluang nak belajar, pergi belajar. Tapi bila Arab nak pinjam pen, beri pen, tudung jangan beri. Pasal orang Arab ni kadang-kadang bukan dia meraihkan agama, tak raih agama juga. Bahkan banyak di kalangan orang Arab yang tak reti pun agama. Juga dengan pemimpin-pemimpin Arab yang kita dengar sehari dua ni, bekas Imam Masjidil Haram dijatuhkan penjara 10 tahun. Tu Imam Masjidil Haram, bukan tu Imam Masjid Gong. Apa kesilapan dia? Apa kesilapan dia, Haji? 10 tahun dijatuhkan hukuman penjara. Kerana dia sebut dalam khutbahnya menegur kerajaan Saudi. Kan tuan-tuan ingat tak? Yang buat konsert tu di Riyadh. Ha? Yang buat konsert di Riyadh ni, laki perempuan bergaul bebas. Ini maksiat. Dia tegur dalam khutbah Jumaat. Ini perbuatan maksiat, ikhtilafun bainar rijal wal mar'ah haramun. Akhirnya atas desakan daripada kerajaan Saudi agar tu imam ni bukan sekadar dia pecat daripada Imam Masjidil Haram, dalam mahkamah rayuan tu imam ni dibebaskan, dibawa balik mahkamah pula ni. Akhirnya jatuhkan hukuman kerana titah raja, penjara selama 10 tahun. Nak goyak kepada kita, nak cegah ke muka arah ni bukan benda mudah. Ini tu Imam Masjidil Haram, tuan-tuan, kerana marah kepada kerajaan, anjurkan program maksiat, ajak disko nu Mak Saleh nu, Yahudi Mak Saleh nu daripada barat, hibur di Riyadh, buat konsert besar, ratus ribu orang Arab mari ni, bergaul laki perempuan, tak jadi sebab Arab dah. Jangan tuan-tuan duk bayang orang Arab yang ada di Riyadh itu sama dengan orang yang di Mekah, di Madinah ni. Ada yang biasa pergi Riyadh tak? Ustaz biasa pergi Riyadh Ustaz? Tak je Haji? Riyadh ini dia macam mereka. Kalau tuan-tuan pergi Riyadh, pergi Dahra, orang Arab dia jarang hok pakai tudung ni. Semua warna rambut warna kuning bata. Warna kuning bata. Terpengaruh dengan Amerika yang duk jaga negara dia. Ditegur oleh Sudaisi, Abdul Rahman Sudaisi. Abdul Rahman Sudaisi tegur, dia hantar tentera ke rumah Abdul Rahman Sudaisi, ugut nak tangkap dan dikenakan hukuman. Cuba bayangkan kalau kita ni dengar Syekh Abdul Rahman Sudaisi, Masya Allah, ya lah, pergi Mekah cari sudih malam apa, sudih malam apa, sudih tegur tuan-tuan.
Dia perintah tentera kepung rumah Sudais. Ini bila disebut dalam khutbah oleh tu Imam Masjidil Haram, dia pecah. Akhirnya dijatuhkan hukum penjara 10 tahun. Agak-agak tuan-tuan, kalau berlaku dalam negeri dan negara lagi kita lagu tu, tuan-tuan sanggup jadi tu imam ke tak? Ustaz sanggup ke tak? Tak boleh nak tegur kemungkaran. Tak boleh nak tegur kemungkaran. Sehingga ada seorang ulama besar di negara Kuwait. Masa saya belajar dulu, Syekh Mana Al-Qattan Al-Kuwaiti. Dia seorang ulama besar di negara Kuwait. Mana Al-Qattan Al-Kuwaiti. Dia tegur kerajaan Kuwait. Masa itu dipimpin oleh Jabir As-Sabah Al-Marhum. Kerana Jabir As-Sabah ini, tuan-tuan, dia buat peraturan Amerika itu sebahagian daripada negara Kuwait. Tak boleh pijak kata uduh Amerika 5 tahun penjara. Pijak bendera Amerika 5 tahun penjara. Sampai begitu tuan-tuan. Negara orang Islam ni. Kerana berterima kasih kepada Amerika yang telah berjaya menghalau Saddam ketika mana Saddam menaklukkan Kuwait pada tahun 1990 itu. Dia kena undang-undang. Siapa kata uduh pada Amerika 5 tahun penjara. Bayangkan 5 tahun penjara. Maka Syekh Mana Qattan Al-Kuwaiti tegur kerajaan Jabir As-Sabah. Akhirnya dia penjara. Dan kerajaan buat pilihan, sama ada penjara ataupun tinggal keluar daripada negara Kuwait. Ini tuan-tuan, ini dalam sebuah negara umat Islam. Nak cakap Islam tak boleh, nak tegur maksiat tak boleh. Nabi SAW sebut ni, ini fitnah-fitnah yang besar yang akan berlaku di akhir zaman. Dan kita pun boleh jadi akan berlaku lagu tu. Boleh jadi lagu tu. Ustaz tak boleh bercakap, Tok Imam tak boleh bercakap, perkara betul. Akhirnya yang berlakunya Tok Imam jadi tukar lebong, ustaz bercakap di masjid pun lebong, sehingga dia kata tidak ada lagi yang boleh dipercaya ketika itu. Orang yang kamu sangka paling baik dalam masyarakat itu pun pembohong, Nabi kata. Pasal manusia dah hidup dengan budaya bohong. Ini akan berlaku di akhir zaman. Ayazubillah. Mitok kita tak sepak dengan zaman ini. Jadi ini tuan-tuan, jadi jangan sekali-kali ambil harta orang, walaupun dengan barang yang murah. Selipar orang jangan ambil, duit masjid jangan ambil. Pasal tu nak guna duit masjid ini kena berhemah, jangan sewenang-wenangnya. Hak mana boleh digunakan untuk muktamad, hak mana yang khususiyah untuk masjid, kena pandai. Jadi benda-benda ni semua kita kena perhati supaya kita terselamat daripada neraka ini. Ini ihtiyat. Dalam apa saja kita buat, kita kena perhati. Duit orang kita kena jaga betul-betul. Jangan kita buat duit orang supaya duit kita. Akhirnya Allah Ta'ala humbang kita dalam neraka. Hadis yang seterusnya, siapakah orang yang muflis? Masuk waktu dah? Masuk dah? Kalau masuk dah kita berhentilah. Kena berhentilah. Pasal hak ni satu waktu lagi pula dah. Jadi kita akan jadi 2 waktu isyak. Jadi kita berhenti dan kita sambung pada bulan yang akan datang biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.